A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam subjek Al-Quran. Dan insyaAllah pada hari ini kita lebih kepada tajwid dan membetulkan makhraj dan sifat huruf. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita baca Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Kita buka Quran, buku teks Al-Quran, buku surah 33. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Membaca kalimah. Okey. Membaca kalimah kebanyakannya Ustaz nampak semua lancar. Jadi kita lebih kepada membetulkan makhraj huruf, tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf. Okey, kita tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Musaddiqa, musaddiqa. Mim nipis, sad tebal, dal nipis, qaf tebal, alif nipis. Okey, alif mengikut makhraj huruf yang sebelum dia. Kalau makhraj huruf sebelum dia baris makhraj huruf sebelum dia tebal, maka alif tebal, dia akan ikut tebal. Kalau makhraj huruf sebelum dia nipis, maka dia akan ikut nipis. Tu alif. So alif ni dia makhraj huruf dia rongga. Rongga. Okey. Musaddiqa, musaddiqa. Okey. Yang kedua, al-hayyu, al-hayyu. Okey, kalau kita wakafkan al-hayy, al-hayy. Okey, kat situ dah ada alif lam. Yang lam tu ada tanda sukun ataupun tanda mati. Kalau ada tanda mati tu isyarat kepada alif lam qamariyah, ataupun dipanggil dengan izhar qamari. Alif lam qamariyah ataupun izhar qamari, ataupun alif lam muzharah, alif lam muzharah. Okey. Selepas dia al-qayyum, al-qayyum. Kalau kita wakafkan al-qayyum, kat situ boleh baca 2, 4, 6. Al-qayyum, al-qayyum, al-qayyum. Itu dipanggil mad arid lil sukun. Sama juga dia ada alif lam, dekat atas dia ada sukun, maka dia alif lam muzharah ataupun alif lam qamariyah.
Okey, terus nazzala, nazzala. Huruf zai dia ada sifat sofir, seperti suara burung, seperti suara burung. Nazzala. Kalau huruf zai seperti suara apa? Seperti suara lebah. Az. Nazzala, nazzala. Okey, baik. Terus fayattabi'una, fayattabi'una. Jaga dekat atas ta tu dia ada sabdu ataupun dipanggil tanda syaddah. Kita kena baca, kita kena matikan, kemudian kita bariskan. Fayattabi'una, fayattabi'una. Seolah-olah ta tu ada dua. Maka tak boleh baca dengan fayattabi'una, salah. Kena ada, kita tekan dengan sikit. Fayat, masukkan dulu, sukunkan dulu fayat, kemudian kita bariskan fayattabi'una. Kat situ juga dia ada ma'rif sukun, boleh baca 246 kalau waqaf. Fayattabi'un, fayattabi'un, fayattabi'un. Okey, huruf ain kita baca dengan ringan je. Ya, fayattabi'u, tu salah. Dia kena ringan je. Fayattabi'u, fayattabi'u. Makhraj huruf dia dekat pertengahan rongga, pertengahan kerongkong. Pertengahan kerongkong tu dia ada tempat berpegang huruf ain tu. Kat sini dia ada seolah-olah kalau dalam gambar tu dia macam ni. Dia akan bergetar sikit. Akan bergetar. Fayattabi'u, akan berpegang, dia berpegang pada makhraj dekat pertengahan kerongkong tu. Cumanya jangan kita melampau sangat. Fayattabi'u, dan kita ringan je. Fayattabi'u, fayattabi'u. Okey, terus yakhfa, yakhfa. Huruf ya nipis, kha tebal, fa nipis, alif nipis, sebab mengikut huruf yang sebelum dia. Yakhfa. Jangan tu ringan, dia kena tebal. Huruf kha ni dia seolah-olah macam kita kena ada apa, kalau kita buang kahak tu kan, tu. Tapi jangan melampau sangat. Ringan je. Yakhfa. Okey. Terus al-arham. Kalau kita sambung al-arhami. Okey. Huruf-huruf tu tebal sebab sebelum dia baris atas. Ra ni dia istimewa berbanding dengan huruf-huruf lain. Sebab huruf ra dia boleh jadi tebal, dia boleh jadi nipis. Jadi kalau sebelum dia berbaris atas, maka kita kena baca dengan tebal. Kalau ra yang baris bawah kena baca dengan nipis. Al-arhami. Okey, terus yusawwirukum. Okey. Huruf yang belakang tu kum, jangan baca kun. Kun salah. Kum, yusawwirukum, ataupun ada yang baca dengan kum. Kum salah. Yusawwirukum. Jangan baca yusawwirukum. Salah. Yusawwirukum. Dia nipis je. Okey, terus zuntiqam. Kalau kita sambung zuntiqamin, waqaf zuntiqam, boleh baca 246. Okey, kat situ dia ada hukum nun mati. Hukum nun mati bertemu dengan ta. Hukum dia apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Tengok dekat nun tu dia tidak ada tanda. Tidak ada tanda, sudah pastilah dia bukan izhar. Kalau izhar dia ada tanda mati. Okey. Jadi dia ikhfa. Okey, terus
ta'wilahu. Tu kalau kita sambung. Kalau kita waqaf, ta'wilah, ta'wilah. Huruf hamzah tu kita kena nyatakan tak, tak, tak. Tak. Bukan tak, tak salah. Tak. Dia hamzah, dia bawah kerongkong. Kerongkong yang paling bawah. Ta'wilah, ta'wilah. Tak, tak. Jangan tak, tak salah. Ta'wilah. Okey, selesai. Okey, tengok bawah tu membaca potongan ayat. Okey, potongan ayat ni susah sikit berbanding dengan membaca kalimah. Tapi siapa yang dah lancar, insya-Allah mudah. Siapa yang dia dah sampai Iqra 4, Iqra 5 dah boleh baca dah, insya-Allah. Okey, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana. Ulang sekali. Rabbana la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Huruf la tuzigh. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan baca la tuzigh. Tuzigh jadi ain. Dia ghain. Rabbana la tuzigh qulubana. Okey, terus ladunka rahmah. Ladunka rahmah. Tu nun mati bertemu dengan kaf, hukum dia ikhfa hakiki. Bacaan ikhfa adalah pertengahan di antara izhar dan idgham. Izhar dan idgham. Dia tidak izhar dan dia tidak idgham. Dia di antara. Dan pengertian ikhfa adalah qalilul i'timad ala makhraji, iaitu sedikit kebergantungan kepada makhraj dia. Mana kata dalam lidah kita tu tak kena, kan hampir-hampir nak kena pada makhraj kaf, tapi tak kena. Ladunka rahmah. Nampak? Berserta dengan dengung dengan kadar 2 harakat. Okey, terus ba'da iz hadaitana. Jangan baca ba'da iz salah. Ataupun ba'da iz salah. Sebab dia zai ni tidak ada hamas. Dia jahar. Ba'da iz hadaitana. Okey. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Kat situ ada ma'rij sukun al-wahhab. Boleh baca 246. Innaka anta. Nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Hari ni kita banyak jumpa hukum ikhfa hakiki, masya-Allah. Okey. Tengok pada kita tengok pada ayat yang berkaitan dengan hukum tajwid. Okey, yang pertama min qabl. Nun mati bertemu dengan qaf, hukum dia ikhfa hakiki. Kat sini ada tambahan maklumat. Kalau ikhfa hakiki tu huruf isti'la dibaca dengan tebal, maka nun tu kena baca dengan tebal. Min qabl. Jangan macam min qabl salah. Min qabl sebab nun mati tu dia sifat arid, sifat yang mendatang. Jadi bila sifat yang mendatang bertemu dengan sifat asli, maka dia kena masukkan pada sifat asli. Sifat asli qaf tu tebal. Jadi sifat yang mendatang tu kena tebal sebab mengikut pada sifat asli dia. Min qabl. Yang kedua syai'un fi. Tu apa? Tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki juga.
Tapi kalau tanwin bertemu dengan huruf istifal, maka kita baca dengan nipis. Syai'un fi, syai'un fi. Dia ada beza sikit. Okey, yang ketiga, basirun bil ibad. Basirun bil ibad. Tanwin bertemu dengan ba, kemudian iklab. Iklab Iklab ni sebahagian mengatakan bahawa kita kena renggangkan sikit bibir kita sekadar sehelai rambut. Dan yang kedua, menutup penuh dengan menutup mulut dengan penuh dengan lembut, tidak menutup terus. Basirum, tu salah. Basirum bil ibad. Sebab iklab ni dia beramal seperti ikhfa. Okey, keempat, la ibratan li uli. La ibratan li uli. Tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Ni tidak ada gunnah langsung. Seolah-olah tidak ada nun ataupun tidak ada tanwin. Kita terus la ibratal li uli. Seolah-olah tak ada tanwin, tidak ada nun mati. Terus la ibratal, tak ada gunnah. La ibratal li uli. Okay, terus kafiratun yarawnahum. Kafiratun yarawnahum. Idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan ya. Kita masukkan terus. Kafiratui, tui, berserta dengan gunnah. Tui, kafiratun yarawnahum. Okey, yang terakhir, inna, wajibul gunnah. Gunnah dengan kadar 2 harakat. Jadi yang Ustaz belajar, kalau gunnah ni kita kena bukan sekadar kita tahu dengan jari gunnah ni inna, tak. Dia kena tengok, kena belajar daripada mulut masyayikh, mulut guru-guru kita. Sebab kalau kita sekadar kita dengan teori je, kita tengok dalam buku je, kita tidak akan dapat. Sebab itulah pentingnya kita mengaji, berguru. Itu nasihat Ustaz. Siapa-siapa yang nak memelancarkan bacaan Quran dia kena nak memperbetulkan bacaan Quran dia kena berguru. Itu yang paling penting. Sebab apa? Sebab Nabi SAW mendapatkan juga melalui pelantaran Malaikat Jibril AS, dan para sahabat mengambil dengan mulut Nabi SAW. Jadi kita ambil sunnah Nabi SAW dan para sahabat, iaitu dengan kita belajar daripada mulut masyayikh kita yang mutkin ataupun yang mahir, dan dia mempunyai sanad sehingga ke Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ada barakah, kita bacaan kita betul, bacaan kita ada barakah sampai Nabi SAW. Jadi tidak cukup sekadar dengan kita tahu teori saja. Kita kena tahu secara amali juga. Itulah yang dituntut, itulah yang ditekankan oleh para ulama. Kalau ilmu-ilmu lain kita boleh dapatkan melalui dengan teori saja. Teori saja kita boleh dapatkan. Tapi dengan Quran, ilmu agama tak boleh. Sebab itulah ilmu itu di dada para ulama. Laisa fi sutur, bukan pada kitab-kitab. Ilmu fi sudur, di dada para ulama. Jadi ulama buat kitab bukanlah supaya kita kena tengok kitab saja. Tak. Memang buat kitab supaya kita ada rujukan. Tapi jangan kita gunakan rujukan itu semata-mata dan meninggalkan ulama. Itu adalah perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi
dan sunnah para sahabat dan sunnah ulama. Dan al-ulama'ul warisatul anbiya. Ulama itu waris pada Nabi. Jadi kalau kita tak nak ikut ulama, kita boleh jadi kita akan na'udzubillah min zalik, boleh jadi kita akan tersesat. Sebab ulama itulah waris pada Nabi. Okey, baik. Saya rasa setakat tu saja, insya-Allah. Kita sambung lagi pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat pada hari ini, dan semoga siapa yang belajar agama, yang belajar ilmu Al-Quran, Allah SWT menempatkan mereka di kalangan orang-orang yang ahli Al-Quran dan orang-orang yang soleh, dan di kalangan para nabi, dan di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Okey. Untuk kerja rumah, okey, kamu salin hukum tajwid pada muka surat 34. Hukum tajwid muka surat 34 kamu salin dan kamu hafalkan. Ini secara amali. Yang kamu belajar tajwid itu secara teori. Tapi dalam teori pun nanti ustaz-ustazah akan terangkan juga secara amali. Okey. InsyaAllah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada ustaz sendiri. Dan akhir kata daripada ustaz, ustaz minta maaf atas kekurangan, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Astaghfirullahaladzim. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi